Secara keseluruhannya, adat Melayu boleh dibagikan kepada 3 jenis. Ada adat yang bersifat teradat. Ini dengan maksud bahawa ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, secara tetap. Misalnya, adat perkahwinan. Ya. Ini satu tingkah laku, satu tata cara dalam majlis perkahwinan yang memerlukan pelaksana majlis itu mengikut peraturan-peraturan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu untuk menjadikannya sebagai satu majlis perkahwinan. Misalnya, dalam satu majlis perkahwinan itu sudah tentulah ada ciri-ciri kegembiraan, ada ciri-ciri keseronokan, ya, ada suasana yang menghiburkan, yang gembira dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada individu yang hadir dalam satu majlis perkahwinan tetapi dengan tangisan, dengan kesedihan, barangkali ini yang dikatakan melanggar adat. Kemudian ada juga adat yang diadatkan. Ini adalah perlakuan-perlakuan yang ditetapkan sebagai peraturan dan undang-undang. Misalnya, adat menghadap raja. Apabila rakyat nak menghadap seorang raja, maka ada peraturan, ada tingkah laku yang perlu dipatuhinya ataupun perlakuan-perlakuan yang mesti dilaksanakannya apabila dia menghadap seorang raja. Kemudian ada satu lagi jenis adat, iaitu adat yang sebenar-benarnya adat. Secara tabi'i, ini adalah satu perlakuan ataupun tingkah laku ataupun perkara yang berlaku secara tabi'i. Misalnya tabi'i alam, seperti adat api membakar, adat air menyejukkan misalnya. Jadi ini adalah satu perkara yang natural, yang semula jadi, yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-harian. Apabila kita menyebut tentang adat Melayu, ini meliputi seluruh kehidupan orang Melayu. Dan kalau mengambil kira dari segi tradisinya, adat-adat Melayu ini telah pun diamalkan sejak zaman dahulu lagi. Pernah melalui era animisme, pernah melalui juga era pra-Islam, dan seterusnya zaman Islam ataupun selepas Islam sampai ke alam Melayu. Jadi banyak pengubahsuaian yang dilakukan berlandaskan perkembangan syariat Islam. Jadi ada kalanya amalan-amalan yang telah dipusakai turun-temurun itu, yang telah dijadikan budaya itu, disesuaikan dengan syariat dan tuntutan apabila Islam sampai ke alam Melayu. Amalan misalnya sejak kelahiran hinggalah kematian. Jadi dalam kehidupan masyarakat Melayu, amalan-amalan adat dan budaya ini dapat dilihat sejak mula daripada kelahiran lagi sehinggalah kepada hari kematiannya. Dan ini diwarisi secara turun-temurun merentas zaman, seperti yang saya sebutkan tadi, telah pun melalui zaman animisme, zaman pra-Islam dan akhirnya zaman Islam kini. Dan boleh dilaksanakan secara individu. Ada adat istiadat, ada budaya tertentu yang boleh dilakukan oleh individu dan juga boleh dilaksanakan oleh pihak-pihak ataupun individu yang diiktiraf sebagai ketua adat. Itu sebabnya dalam beberapa kelompok masyarakat Melayu ini ada gelaran ataupun ada orang yang ditugaskan sebagai ketua adat ataupun kepala adat bagi melaksanakan adat istiadat yang telah diwarisi turun-temurun. Baiklah, seterusnya saya senaraikan beberapa adat istiadat orang Melayu yang masih diamalkan hingga kini. Misalnya adat perkahwinan, ya. Malah adat perkahwinan ini juga boleh dikatakan sekarang ini satu-satunya acara yang masih dapat kita lihat adat istiadat Melayu secara keseluruhannya. Seterusnya ialah adat kelahiran. Ada juga adat kemasyarakatan, cara bergaul, cara berjiran, cara bergotong royong misalnya. Ini adalah acara-acara yang terdapat dalam adat kemasyarakatan. Kemudian ada juga adat kematian. Jika tadi ada adat kelahiran, ada juga nanti apa yang disebutkan adat semasa upacara kematian ataupun jika berlaku kematian dalam masyarakat, ada tata cara ataupun ada perkara-perkara yang boleh dilakukan, yang mesti dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ada istiadat dalam kalangan orang Melayu juga dapat kita lihat semasa perayaan agama. Ada dua perayaan agama yang besar bagi orang Melayu, iaitu perayaan Hari Raya Aidilfitri dan satu lagi ialah
perayaan Hari Raya Aidil Adha. Jadi dalam kedua-dua perayaan ini kita dapat lagi melihat beberapa ciri adat orang Melayu yang diwarisi turun-temurun. Kemudian ada juga adat yang disebut adat berguru. Dalam kalangan masyarakat Melayu yang menerima pendidikan informal ataupun tidak formal sebelum pendidikan formal sampai, ada situasi-situasi tertentu di mana ada kalangan anak-anak Melayu ini yang belajar ataupun yang menuntut ilmu, yang berguru dengan orang yang ada ilmu tertentu, khususnya ilmu-ilmu persilatan, ilmu berkaitan dengan kehidupan seharian dan sebagainya. Jadi ada tata cara untuk mereka berguru ini. Satu lagi ialah adat kesenian. Ini adalah sebahagian ataupun salah satu tingkah laku ataupun perbuatan ritual yang masih diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu yang berkaitan dengan seni tari, yang berkaitan dengan seni lagu, yang berkaitan dengan seni muzik misalnya, ya. Dan yang ada satu lagi dipanggil adat pertabalan. Adat pertabalan ini biasanya dalam kalangan istana, dalam kalangan pemerintah, dalam kalangan anggota keluarga diraja. Apabila nak melantik raja, pengganti raja dan sebagainya, ada acara-acara tertentu yang masih diamalkan sehingga kini oleh masyarakat Melayu. Kita ambil satu contoh adat yang masih lagi diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu, iaitu adat perkahwinan. Ya, jadi dalam adat perkahwinan ini ada beberapa peringkat yang akan dilalui oleh masyarakat, oleh individu ataupun keluarga yang akan melaksanakan majlis perkahwinan itu. Misalnya dalam adat perkahwinan biasanya dia akan dimulai dengan acara merisik. Apa yang dikatakan acara merisik? Ya? Acara merisik ini adalah satu proses mendapatkan maklumat antara pasangan dan keluarga yang akan berkahwin itu. Dengan kata lain, ini adalah di peringkat awal perkenalan. Dalam kalangan masyarakat tradisi, tidak seperti sekarang lah, kerana sekarang ini pasangan yang nak berkahwin sebenarnya sudah pun mengenali antara satu sama lain. Tapi di masa dahulu, pasangan yang nak berkahwin itu tidak tahu pun, tidak kenal sesama sendiri. Jadi apa yang dilakukan ialah pihak keluarga lelaki akan menghantar seseorang ke pihak keluarga perempuan untuk mengenali ataupun untuk berkenalan dengan bakal isteri kepada lelaki yang nak meminang tadi. Jadi boleh dilakukan oleh secara terus oleh keluarga kedua-dua keluarga ataupun boleh juga diwakili oleh orang ketiga, iaitu yang boleh mewakili keluarga lelaki dan wakil ini berjumpa dengan keluarga ataupun wakil keluarga perempuan. Tak semestinya secara terus begitu. Kemudian dalam acara merisik ini pihak lelaki akan menyatakan hasratnya, ya, dan pernyataan hasrat ini sekiranya diterima ataupun disambut oleh pihak perempuan, maka akan diserahkan sebentuk cincin yang dipanggil cincin tanda ataupun ada juga yang menyebutkannya sebagai cincin tanya. Ini dengan maksud bahawa pihak lelaki ingin bertanya sama ada pihak perempuan atau gadis yang hendak dijadikan isteri itu setuju ataupun menerima, menyokong ataupun menerima hasrat ataupun hajat pihak lelaki. Kemudian sekiranya cincin itu diterima, maka itu menandakan pihak gadis setuju dengan hubungan itu. Dan seterusnya kedua-dua wakil keluarga ini akan menetapkan hari yang sesuai untuk datang meminang pula. Nah, ini untuk acara yang disebut acara bertunang dan juga persediaan yang diperlukan untuk majlis seterusnya nanti. Okey, seterusnya setelah acara merisik selesai, maka tibalah pula kepada peringkat yang kedua ataupun acara kedua dalam adat perkahwinan orang Melayu, iaitu acara bertunang. Bagi melaksanakan acara ini, wakil pihak lelaki akan sekali lagi hadir ke rumah pihak perempuan dan dalam perjumpaan itu pihak lelaki akan menyatakan hajat, iaitu untuk meminang gadis yang ditentukan. Dan biasanya dalam proses ini mereka akan menggunakan bahasa-bahasa kiasan, pantun misalnya, dan juga bahasa-bahasa yang ada nilai estetikanya. Dan setelah hajat itu dinyatakan, maka pihak
kedua-dua pihak akan menentukanlah berapa wang hantaran, dan ini biasanya memang dibincangkan secara sulit jugalah ya. Dalam situasi itu ada kalanya kedua-dua pihak berahsia dengan menyatakan bahawa itu nanti akan disebut ataupun akan dinyatakan secara antara empat mata saja, tidak dalam majlis yang berkaitan atau yang berkenaan. Tapi ada juga yang mengamalkannya untuk menyatakan pada ketiga itu ataupun dalam sesi perundingan itu. Kemudian setelah selesai, maka kedua-dua pihak akan juga menentukan atau menetapkan tarikh perkahwinan. Dan acara ini selalunya diikuti dengan acara menyarung cincin pertunangan. Ini cincin yang kedua. Kalau tadi acara merisik ada cincin tanya ataupun cincin tanda. Tapi untuk acara pertunangan ini ada sebentuk cincin lagi yang menandakan bahawa gadis dan itu sudah pun menjadi tunangan orang. Dan biasanya acara bertunang ini akan ditutup dengan doa selamat ya, dan juga jamuan makan.